Sumanti akur pada hakikat bahawa dia tidak boleh melarikan diri daripada mereka. Namun, dia amat berharap dapat bertemu Jokowo walau hanya sekali. Selama hampir setahun di negara ini, kehidupan Sumanti memang sentiasa dalam ketakutan. Namun, dia tetap memberanikan diri mengambil apa sahaja risiko demi anak-anak di kampung. Jokowo menjadi tempat bergantung. Lelaki itu menjadi pelindung. Sedikit demi sedikit timbul keintiman dalam hubungan mereka. Pada mulanya, Sumanti tidak mahu merelakan lelaki lain dalam hidup. Akan tetapi, akhirnya dia tunduk kepada pujuk rayu Jokowo. Mbak sudah lupakan anak-anak di kampung? Pertanyaan Sujana membuatkan jantung Sumanti hampir berhenti berdegup. Tidak sama sekali. Saya tetap ingat, sejak ditinggalkan suami, hidup saya hanya untuk mereka berdua. Tapi, awak perlu mengerti, Sujana. Saya perlukan perlindungan di sini. Jokowo sahajalah orangnya. Selepas itu, Sujana tidak mengungkitkan isu hubungannya dengan Jokowo. Seminggu kemudian, Sumanti dikejutkan dengan berita sahabatnya melarikan diri bersama seorang pemuda Batak dari rumah kongsi sebelah. Nombor telefon Sujana tidak dapat dihubungi. Setiap bulan, wang dikirim kepada emak di kampung untuk biaya anak-anak. Jokowo yang membantu menguruskan semuanya menerusi orang tengah. Mujurlah Jokowo ada. Jika tidak, Sumanti pasti berdepan pelbagai masalah yang terpaksa dihadapi seorang diri. Apatah lagi hakikat dirinya seorang wanita yang masih memiliki tubuh yang enak dipandang mata. Bila kita mahu bernikah secara sah? Semakin kerap Sumanti mengetengahkan topik itu, semakin lantang Jokowo meradang. Maka, demi meredakan keadaan, Sumanti sekadar mengetak bibir pada setiap kali pertanyaan itu muncul dalam fikiran. Minggu lalu, dia membuat keputusan untuk pulang ke Bandung. Anak-anak yang berumur 5 dan 3 tahun selalu menangis di telefon. Emak pula bersuara sayu, seperti tidak mahu mendedahkan sesuatu. Awak tidak akan datang semula? Jokowo menyoal sebaik diberitahu tentang rancangan untuk pulang. Tidak, Sumanti tertunduk. Saya harus bersama anak-anak. Sebelum ditangkap imigresen, elok saya pulang ke pangkuan mereka. Bagaimana dengan kita? Siapa yang akan menemani saya di sini? Jokowo memegang dagu Sumanti sambil bertanya, awak berani tinggalkan saya? Sumanti teragak-agak sebelum memberanikan diri, mengangkat muka dan memandang wajah Jokowo. Ikut saya pulang. Kita bina hidup baharu di sana. Penampar yang tidak diduga hinggap pada pipi Sumanti. Dia terkejut dan tidak mampu berkata apa-apa. Jokowo mendengus sebelum bergegas keluar. Lelaki itu menghilangkan diri selama 2 hari. Kemudian, pada waktu Sumanti sedang berkira-kira untuk pergi mencari di rumah kongsi sebelah, Jokowo tiba di dalam sebuah kereta. Ambil barang-barang awak dan ikut dia,
Jokowo mengarahkan sambil menuding ke arah pemandu kereta. Saya sudah uruskan untuk awak pulang ke Bandung. Secara spontan, Sumandi memeluk Jokowo bagi melepaskan rindu dan mengucapkan terima kasih. Ayuh, lekas pergi. Lawangan si pemandu memaksa Sumandi bertindak pantas, mengumpul sedikit pakaian dan wang untuk dibawa. Dia gembira kerana Jokowo akhirnya bersetuju dan membenarkannya pulang ke kampung. Saya tunggu di sana untuk kita mulai hidup baru, bisiknya ke cuping telinga Jokowo sebelum terpaksa berpisah secara tergesa-gesa. Semuanya berlaku amat pantas. Kehidupan sebagai pekerja di tapak pembinaan ditinggalkan sekelip mata. Jokowo sudah mengatur untuk membolehkan Sumandi menyeludup keluar melalui jalan laut. Perjalanan yang tentu amat panjang, bukan? Sumandi cuba berbual dengan pemandu kereta. Apabila tiada jawapan diterima, wanita itu mendiamkan diri. Dia mencapai telefon bimbit. Tiada. Tertinggal. Sumandi menepuk dahi. Semua nombor ada di sana. Sekitar setengah jam kemudian, kereta berhenti di hadapan sebuah pondok dikelilingi semak. Masuk, pemandu kereta mengarah sepatah. Sebaik melangkah masuk sebelum Sumati sempat memproses apa yang sedang berlaku. Dua lelaki menyerang. Sumati tidak mampu berbuat apa-apa. Apabila dia membuka mata, kepala masih berdenyut. Samar-samar kelihatan susuk tubuh tiga lelaki. Percakapan mereka bercampur aduk antara bahasa Jawa dan Melayu. Sedikit demi sedikit, Sumati mula sedar bahawa dia sedang terduduk di kerusi. Tangan dan kaki diikat ketat pada kerusi itu. Dia gagal untuk bersuara. Mulut disumbat percakai. Kepala masih berdenyut, mungkin dihentak benda keras. Selamat sore. Sumati mengangkat kepala. Wajah pemandu kereta semakin jelas kelihatan. Serta-merta Sumati menitiskan air mata, memohon welas asih. Dia tidak mahu diapa-apakan. Jangan menangis, tiada guna, tegas pemandu itu. Kami diberi kerja untuk dibereskan. Bayaran cukup lumayan. Sumati meraung tanpa suara. Dia sudah boleh membayangkan apa yang bakal berlaku. Dia teringat akan anak-anak. Jo, suara Sumati tidak keluar. Jokowo, awak fikir Jokowo akan datang selamatkan awak? Saputra, ceritakan saja kepada perempuan ini hal sebenar. Sampuk lelaki di sisi pemandu kereta. Dia mahu awak dirogol, dibunuh dan mayat ditanam di tapak pembinaan. Mata Sumati terbeliak. Dia meraung tetapi suaranya tidak keluar. Dia meronta tetapi tidak mampu bergerak. Sumanti akur pada hakikat bahawa dia tidak boleh melepaskan diri daripada mereka. Jokowo sudah puas merampas wang yang awak fikir dikirim ke kampung. Dia sudah puas meratah tubuh awak. Dia sudah tidak perlukan awak. Saputra mendedahkan. Tidak, Sumanti menjerit tetapi suaranya tidak keluar. Hanya air mata mencurah-curah. Kawan awak dah dapat tahu tentang perbuatan Jokowo. Awak fikir dia lari bersama pemuda Batak? Tidak, tubuhnya sudah beres ditanam di tapak pembinaan. Bangunan pun sudah siap dibina di atasnya. Sumanti meraung sebelum pitam dan terus pengsan. Apabila dia membuka mata, kicauan burung dan kokokan ayam kedengaran. Tekaknya kering dan perut kelaparan. Sudah bangun? Saputra sedang duduk di kerusi bertentangan. Dua lagi lelaki tidak kelihatan. Sumanti cuba meronta tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Kami tidak akan mengapa-apakan awak. Jangan risau. Jokowo fikir kami sudah membereskan kerja yang diberi. Bayaran sudah diterima. Sekarang awak bebas untuk pergi ke mana-mana.
Sumanti merasakan tubuhnya amat lemah sewaktu ikatan pada tangan dan kaki dibuka. Roti dan air yang diberi dimakan penuh lahap. Tubuh Sumanti tetap menggigil dan air mata terus mengalir memikirkan pengkhianatan yang dilakukan oleh Djokovo, si jantung hati yang dipercayai tanpa sanksi. Pada petang itu, Saputra menurunkannya dari kereta di tepi jalan, entah di mana. Sumanti disuruh menghilangkan diri. Biarlah Djokovo fikir dia sudah mati. Biarlah Sumanti mencari jalan sendiri untuk pulang ke tanah asal. Selepas kereta yang dipandu Saputra hilang dari pandangan, Sumanti terduduk di bahu jalan. Tangan menggenggam wang yang diberi oleh Saputra untuk membeli roti. Sumanti menangis sepuas hati. Dia cuba memahami apa yang sebenarnya terjadi selama ini. Belum habis dia mengimbas kembali semua yang berlaku, kedengaran suara pekikan. Sumanti mendunggak dan ternampak sekumpulan orang bertempiaran. Ada lelaki, ada wanita. Ada warga Indonesia, ada warga Bangladesh. Sumanti cuba berdiri, tetapi dilanggar orang. Dia jatuh, tertiarap di jalan raya, berbatu kelikir. Sejurus kemudian, tangannya dipegang. Kejap. Dia meronta untuk melepaskan diri, tetapi cengkaman bertambah kuat. Tubuhnya semakin lemah. Darah dan kudrat mengalir keluar. Wang untuk membeli roti dilepaskan dari genggaman. Akhirnya, Sumanti akur pada hakikat bahawa dia tidak mampu melepaskan diri daripada cengkaman pegawai berpakaian seragam. Namun, dia amat berharap dapat bertemu Djokovo walau hanya sekali, supaya Djokovo tahu Sumanti belum mati.